Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran ASK atau dikenali sebagai Asas Pemikiran Komputasional. Okey, saya Cikgu Hafiza akan meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari pemikiran asas komputasional, iaitu terdapat 4 proses di dalam asas pemikiran komputasional dan pelajar telah pun mengenali 4 teknik. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam kepada teknik pemikiran komputasional, okey, kita tengok balik apakah proses. Kita flashback balik, kita ingat balik apakah proses yang terlibat semasa pemikiran komputasional. Okey. Pemikiran komputasional, kita akan memecahkan suatu masalah yang besar kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, seterusnya kita akan mengesan dan menggunakan pengecaman corak bagi menyelesaikan masalah. Kita mengabaikan perkara yang tidak penting, iaitu kita tinggalkan saja apa saja aspek perkara yang tidak penting dalam masalah kita. Dan akhir sekali kita akan membentuk satu modul penyelesaian masalah berdasarkan ciri-ciri kesamaan. Okey. Teknik pemikiran komputasional. Okey, ada 4. Teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peninskalaan dan teknik pengitlakan. Okey, kalau pelajar sudah pun mempelajari lebih awal, sudah baca awal, dengan harapan pelajar lebih fahamlah. Maksudnya sudah bersedia. Okey, dalam teknik leraian, kita melibatkan memecahkan suatu masalah yang besar kepada bahagian yang kecil. Okey? Okey. Dalam pengecaman corak, kita kenal pasti dalam setiap masalah dia akan ada kesamaannya. Biasanya akan wujud kesamaan walaupun tidak semua. Okey, teknik peninskalaan, kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut apakah perkara-perkara yang tidak penting dalam suatu masalah. Okey, dan akhir sekali ialah teknik pengitlakan. Ini ialah teknik yang paling penting. Berkesan atau tidak berkesan dalam menyelesaikan masalah. Okey, di sinilah dia punya proses yang penting. Okey, contoh. Adakah setiap hari pelajar menemui masalah dalam kehidupan? Setiap hari kita memang ada masalah. Memang kita ini hidup dengan masalah, tetapi jangan dibiarkan masalah itu menyebabkan pelajar tidak boleh meneruskan pembelajaran. Okey, contoh semasa naik ke tingkatan 1, pelajar menemui banyak subjek baru dan setiap hari ada 3 kelas, 3 mata pelajaran yang perlu pelajar ikuti. Ada pelajar yang dia stres, dia tengok terlalu banyak subjek, macam mana dia mau belajar, macam mana dia mau selesaikan masalah. Terlalu banyak nota yang perlu dia buat, terlalu banyak tugasan yang dia buat. Okey? Okey, mari kita tengok apakah penyelesaian masalah jika ada pelajar yang merasakan naik ke tingkatan 1 terasa beban. Okey, pelajar maklum jadual PDPR telah diberikan kepada pelajar seminggu sebelum sekolah dibuka. Pelajar telah pun mengetahui subjek yang perlu dipelajari. Okey? So, untuk mengelakkan masalah yang berlaku timbul supaya pelajar tidak terasa terlalu banyak nota atau tugasan yang diberikan, ikuti kelas pada masa yang diberikan. Okey, contoh waktu ASK, okey, ikut. Okey, kalau ada diberikan tugasan, buat. Sekiranya tugasan tu melewati masa subjek yang seterusnya, kita tinggalkan dulu, kita ikut subjek yang seterusnya. Okey, nanti sebelah petang sampai ke malam pelajar ada kelapangan waktu kan? So, di waktu tersebut bolehlah pelajar menyelesaikan masalah tugasan satu persatu. Jangan dia kumpul 1 minggu dan akhirnya terasa stres dan satu pun dia tidak mau buat. Okey. Biasanya dalam
sewaktu pelajar belajar di rumah, okey, dia akan timbul beberapa masalah yang sebenarnya tidak berapa penting yang boleh diabaikan. Contoh tiada buku teks. Tiada buku teks tidaklah bermakna pelajar sukar untuk mengikuti PDPC sebab biasanya guru akan bagi nota. Okey, tiada buku tulis yang mencukupi sebab masa sekolah rendah subjek sikit. Tingkatan 1 kamu sediakan tidak cukup. Guna jam mana-mana bahagian belakang buku yang masa sekolah rendah atau yang ada, janji kerja kamu siap. Okey, tiada talian pada waktu pagi sebab pagi terlampau ramai orang mau guna liputan kan. Sebab pelajar biasanya waktu malam baru dia bilang line okey. Cari kawasan yang liputan yang baik. Okey, sekarang PKP nak boleh keluar, tunggu malam-malam sikit. Okey, kalau masalah telefon, dia tunggulah ibu bapa dia balik. Okey, yang penting pelajar ada dalam grup. Okey. Kemudian pelajar boleh scroll balik naik ke atas, cari nota-nota dan tugasan yang telah diberikan. Dan sekiranya ada tugasan yang tidak faham, bolehlah PM cikgu. Okey, mari kita tengok seperti dalam buku teks pelajar. Okey, kalau tidak buku teks tak apa. Masalah kita ialah, okey, ini ialah tangga. Masalah utama dia ialah berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga ini. Okey, ini ialah tangga. Masalah dia ialah pelajar kena kenal pasti. Okey, kita anggaplah ini batu bata walaupun dia warna-warni. Okey, berapa banyak batu yang diperlukan untuk menghasilkan tangga seperti ini. Okey, itu ialah masalah utama pelajar. Okey, dalam teknik leraian, apa yang perlu pelajar buat? Pecahkan masalah yang besar tadi, bilangan batu bata tu kan, dia macam agak besar. Pecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Okey, macam mana kita mau pecahkan? Okey, kalau kita tengok tadi, tangga dia ada 5 bahagian. Tangga pertama, tangga kedua dan tangga yang kelima. Okey, setiap tangga itu kita bahagikan. Contoh ini ialah bahagian anak tangga yang pertama. Okey, ya. Ini anak tangga yang pertama. Anak tangga yang kedua, B ya. Bahagian C anak tangga yang ketiga. D bahagian anak tangga yang keempat. Dan E bahagian anak tangga yang kelima. Jadi kita sudah pecahkan ada 1, 2, 3, 4, 5 masalah. Okey, kemudian okey, dalam teknik pengecaman corak, setiap masalah tadi tu ada 5 bahagian kan. Setiap masalah tu sebenarnya dia mempunyai persamaan. Okey, setiap tapak ini mempunyai 5 batu bata. Okey, kita sudah kenal pasti. Setiap satu ni kalau kita kira dia ada 5, dia ada 5, ada 5. Yang berbeza dia ialah lapisan. Kecuali bahagian A dia tiada lapisan. Bahagian B dia ada 2 lapisan. Bahagian C dia ada 3 lapisan dan bahagian D dia ada 4 dan yang terakhir ada 5 lapisan. Maksudnya setiap anak tangga mempunyai 5 batu dan mempunyai lapisan, kecuali anak tangga yang pertama lah tiada lapisan yang ini. Yang lain semua ada tingkat. Lapisan tu tingkat lah maksudnya, bertingkat-tingkat, kecuali anak tangga yang pertama. Okey, ini maksud cikgu tadi. Okey, dia ada lapisan kecuali yang satu. Jadi kita boleh buat jadual bilangan batu tapak ni ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kita tengok kelima-lima bahagian dia ada 5 tapak. Okey, kecuali bahagian A ni dia tiada lapisan, dia cuma ada 1. Jadi kita selesaikan satu-satu. Okey, selesaikan masalah dari A sampai E. Okey, kemudian teknik peninskalaan ialah mengabaikan semua perkara yang tidak penting. Contoh, tak payahlah kita mau fikir apakah jenis batu bata yang digunakan, berapa berat batu, berapa saiz batu, batu dia ada pecah-pecah kah, okey, batu dia ni yang ada mozaik kah, atau batu dia ni batu murah kah. Okey, itu maksudnya
Semua ialah perkara yang tidak penting sebab masalah utama dia mahu bilangan. Berapa banyak bilangan batu bata. Jadi kita abaikan semua perkara yang tidak penting. Okey, kemudian dalam teknik pengitlakan, okey, inilah proses yang sangat penting iaitu model menyelesaikan masalah. Kita sudah tahu setiap anak tangga mempunyai 5 tapak dan setiap bahagian masalah tu dia ada lapisan. Macam mana kita mau selesaikan masalah? Okey. Panjang ini ialah mewakili tapak ni 5. Okey, kemudian tinggi. Tinggi dia ialah lapisan. Contoh bahagian B ini. Bahagian B ada 2, ni maksud dia 1 2. Bahagian C ada 1 2 3. Bahagian D ada 1 2 3 4 dan bahagian yang terakhir ada 5. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita buat satu jadual seperti ini. Okey. Maksudnya macam mana boleh dapat 5? 5 darab 1. 5 darab 2. 5 darab 3, 5 darab 4, 5 darab 5. Dan setiap bahagian tu kita cari dulu berapa bilangan batu bata. Bahagian B ada 10. Bahagian C ada 15. D 20 dan E ada 25. Dan akhir sekali kita gabungkan balik semua jumlah, kita tambah keseluruhan, maka kita akan dapat jumlah yang jumlah keseluruhan untuk bilangan batu bata. Okey. So, itulah keempat-empat teknik pemikiran komputasional yang telah kita apply untuk menyelesaikan masalah binaan anak tangga. Okey. Nanti pelajar dapat sudah buku teks, pelajar boleh baca balik satu persatu. Kalau tidak faham, boleh dengar balik penerangan cikgu. Okey, selepas ni cikgu akan berikan latihan kepada pelajar. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar penerangan cikgu.